Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pihak pendakwaan menegaskan kes hasutan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak membabitkan persoalan undang-undang yang sukar maupun kompleks dan luar biasa. Pendakwaan menyatakan demikian dalam afidavit balasan bagi menjawab permohonan Muhyiddin untuk merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan bagi mencabar kesahihan peruntukan tertentu dalam akta berkenaan. Melalui afidavit balasan yang diikrarkan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Razali C. Ani, Pendakwa Raya yang dinamakan selaku responden menyatakan terdapat pelbagai nas undang-undang yang telah diputuskan sebelum ini oleh Mahkamah Atasan berkaitan persoalan membabitkan peruntukan perlembagaan persekutuan dan akta hasutan. Pendakwa Raya menegaskan bahawa isu dibangkitkan berkenaan ucapan, pertuturan atau perbincangan berkaitan dengan Pasal 43(2)(e) Perlembagaan Persekutuan kononnya, termasuk dalam skop Seksyen 3(2) yang dibaca bersama Seksyen 3(3) Akta Hasutan 1948 adalah suatu isu pembelaan. Isu ini adalah perkara yang boleh dibangkitkan oleh pemohon ketika perbicaraan kes dan sewajarnya diputuskan oleh hakim yang mendengar kes ini selepas semua saksi responden selesai memberikan keterangan. Oleh yang demikian, isu yang dibangkitkan oleh pemohon boleh digunakan sebagai pembelaan pemohon sepanjang proses perbicaraan di mahkamah. Isu yang dibangkitkan adalah bersifat akademik, memandangkan perbicaraan masih belum dimulakan dan tiada sebarang keterangan yang telah dikemukakan untuk pertimbangan mahkamah. Justeru, bukanlah dalam kepentingan keadilan untuk kes ini dirujuk ke Mahkamah Persekutuan, katanya. Sehubungan itu, Pendakwa Raya memohon Mahkamah Tinggi menolak notis usul permohonan terbabit. Pada prosiding sebutan kes hari ini, Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menetapkan pada 28 Ogos ini bagi mendengar permohonan berkenaan. Muhammad Jamil menetapkan tarikh itu selepas Peguam Joshua Tay yang mewakili Muhyiddin dimaklumkan pihaknya dan pendakwa telah memfailkan afidavit masing-masing berhubung permohonan terbabit. Muhyiddin mengaku tidak bersalah mengeluarkan perkataan berunsur hasutan ketika berkempen sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda Perasu antara 10.30 malam sehingga 11.50 malam pada 14 Ogos 2024. Kenyataan itu berkait dakwaan beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas pilihan raya umum ke-15 untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen pada masa itu. Muhyiddin didakwa di bawah Seksyen 4(1)(b) Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut subseksyen 4(1) Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum Rm5.000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pihak pendakwaan menegaskan kes hasutan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak membabitkan persoalan undang-undang yang sukar maupun kompleks dan luar biasa. Pendakwaan menyatakan demikian dalam afidavit balasan bagi menjawab permohonan Muhyiddin untuk merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan bagi mencabar kesahihan peruntukan tertentu dalam akta berkenaan.
Melalui afidavit balasan yang diikrarkan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Razali C. Ani, Pendakwa Raya yang dinamakan selaku responden menyatakan terdapat pelbagai nas undang-undang yang telah diputuskan sebelum ini oleh Mahkamah Atasan berkaitan persoalan membabitkan peruntukan perlembagaan persekutuan dan akta hasutan. Pendakwa Raya menegaskan bahawa isu dibangkitkan berkenaan ucapan, pertuturan atau perbincangan berkaitan dengan Fasal 43(2)E Perlembagaan Persekutuan kononnya, termasuk dalam skop Seksyen 3(2) yang dibaca bersama Seksyen 3(3) Akta Hasutan 1948 adalah suatu isu pembelaan. Isu ini adalah perkara yang boleh dibangkitkan oleh pemohon ketika perbicaraan kes dan sewajarnya diputuskan oleh hakim yang mendengar kes ini selepas semua saksi responden selesai memberikan keterangan. Oleh yang demikian, isu yang dibangkitkan oleh pemohon boleh digunakan sebagai pembelaan pemohon sepanjang proses perbicaraan di mahkamah. Isu yang dibangkitkan adalah bersifat akademik, memandangkan perbicaraan masih belum dimulakan dan tiada sebarang keterangan yang telah dikemukakan untuk pertimbangan mahkamah. Justru bukanlah dalam kepentingan keadilan untuk kes ini dirujuk ke Mahkamah Persekutuan, katanya. Sehubungan itu, Pendakwa Raya memohon Mahkamah Tinggi menolak notis usul permohonan terbabit. Pada prosiding sebutan kes hari ini, Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menetapkan pada 28 Ogos ini bagi mendengar permohonan berkenaan. Muhammad Jamil menetapkan tarikh itu selepas Peguam Joshua Tay yang mewakili Muhyiddin dimaklumkan pihaknya dan pendakwa telah memfailkan afidavit masing-masing berhubung permohonan terbabit. Muhyiddin mengaku tidak bersalah mengeluarkan perkataan berunsur hasutan ketika berkempen sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda Perasu antara 10.30 malam sehingga 11.50 malam pada 14 Ogos 2024. Kenyataan itu berkait dakwaan beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas pilihan raya umum ke-15 untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen pada masa itu. Muhyiddin didakwa di bawah Seksyen 4(1)B Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut subseksyen 4(1) Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum Rm5.000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.